Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Najib mendapat pengampunan separuh daripada hukuman penjara beliau, hari ini akhirnya diberitahu kepada kita, ini adalah keputusan yang munasabah. Ikuti terus ulasan kali ini. Keputusan lembaga pengampunan munasabah dan sebenarnya sangat berpatutan. Diulas oleh salah seorang penggiat politik dan juga ahli peguam, yaitu Hasan Abdul Karim. Saya anggap keputusan lembaga pengampunan pada petang Jumat 2 Februari ini terhadap Najib Razak bersabit kes SRC internasional adalah munasabah dan berpatutan. Keputusan lembaga pengampunan yang mesti dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai raja yang berkuasa ke atas Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan tidak boleh dicabar di mahkamah, sama ada kita bersetuju dengannya ataupun tidak. Perkara pertama yang kita nak ulas di sini ialah apa-apa keputusan daripada lembaga pengampunan berkaitan dengan hukuman Najib ialah ianya adalah dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri dan pastinya ia adalah berkaitan dengan budi bicara baginda. Selain daripada itu, tidak ada satupun mahkamah di Malaysia ini yang boleh membicarakannya sekali lagi, atau dengan kata lain, tiada mahkamah yang boleh mencabarnya. Ia tetap tidak boleh dibicarakan di mahkamah undang-undang, sama ada Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat lembaga pengampunan ataupun tidak. Kerana ia adalah budi bicara sepenuhnya kuasa prerogatif daripada Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana kuasa membuat keputusan oleh Yang di-Pertuan Agong itu bersifat kuasa budi bicara baginda dengan syarat sebelum Seri Paduka membuat keputusan tersebut, satu, mesyuarat lembaga pengampunan diadakan dan dipengerusikan oleh baginda sendiri. Sama ada kita suka atau tidak suka, sama ada kita bersetuju atau tidak bersetuju tentang hal semacam ini, itu adalah persoalan lain. Satu hal perlu disedari bahawa lembaga pengampunan yang dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong adalah Mahkamah Belas Asian ataupun Court of Mercy, bukannya Mahkamah Undang-Undang biasa atau Court of Laws. Saya menghormati dan sedia dengan hati terbuka menerima keputusan lembaga pengampunan terhadap Najib kerana lembaga pengampunan secara hakikinya tidak memberikan pengampunan terhadap sabitan kesalahan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Undang-Undang. Dalam undang-undang ada dua perkara apabila seseorang dihukum oleh mahkamah. Yang pertama, orang yang dituduh itu disabitkan bersalah. Kunci perkataannya ialah sabitan ataupun dalam bahasa Inggrisnya conviction. Selepas disabit bersalah, maka orang yang dituduh itu dijatuhkan hukuman ke atasnya. Kata kuncinya ialah hukuman atau sentencing. Ini berlaku jika si tertuduh itu didapati bersalah. Keputusan lembaga pengampunan ini tidak melepaskan Najib. Sabitan bersalah ke atas Najib tetap kekal. Yang diringankan ialah jumlah hukuman dari 12 tahun kepada 6 tahun sahaja. Selain itu, jumlah denda yang wajib dibayar daripada 210 juta dikurangkan kepada RM50 juta sahaja. Dalam isu pengurangan tahun penjara dan pengurangan kuantum denda, jika sesiapa hendak pertikai, boleh sahaja dibahaskan. Tetapi soal teras dan asas yang perlu dilihat ialah lembaga pengampunan tetap menghormati keputusan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Malaysia dan Mahkamah Persekutuan yang mendapati selepas perbicaraan penuh dan selepas rayuan dan semakan bahawa sesungguhnya di atas neraca keadilan Najib adalah bersalah dan sabitan bersalah itu tidak diberikan pengampunan. Sebagai seorang anggota jawatan kuasa mengenai rasuah yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong,
atas nasihat Perdana Menteri di bawah Seksyen 14 Akta SPRM 2009, saya melihat keputusan Lembaga Pengampunan terhadap kes rasuah dan salah guna kuasa Najib dalam kes SRC Internasional akan dapat mengekalkan semangat dan komitmen kerajaan perpaduan, pimpinan Anwar Ibrahim dan agensi memerangi rasuah, SPRM untuk meneruskan komitmen membasmi amalan rasuah di negara Malaysia ini. Keputusan Lembaga Pengampunan yang teguh mengekalkan sabitan bersalah ke atas Najib telah menghantar isyarat yang jelas kepada mahkamah supaya terus kekal mempertahankan kebebasan mahkamah, undang-undang dalam soal keadilan tanpa rasa takut dan pilih kasih. Ditulis oleh Hassan Abdul Karim yang merupakan ahli Parlimen Pasir Gudang dan anggota Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah JKMR. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian admin Nazilin Unity dan tidak mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini tempat dipetik laporan ini. Ada beberapa komen daripada netizen yang tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Hassan Abdul Karim ini. Rata-rata netizen pada hari ini menganggap keputusan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong melalui Lembaga Pengampunan ini adalah keputusan yang sangat wajar dan telah menonjolkan kebijaksanaan baginda. Ada ramai kata mereka dapat terima kerana keputusan itu, iaitu hanya memberikan diskaun 50% kepada Najib, adalah keputusan yang mana masih menunjukkan bahawa Najib masih kekal bersalah, tetapi oleh kerana jasa dan juga sumbangan Najib kepada negara ini yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa pun, maka Najib berhak untuk mendapatkan pengampunan 50% tersebut. Dan ada juga para penyokong Pakatan Harapan yang sebenarnya berpuas hati dengan tindakan Lembaga Pengampunan ini yang tidak melepaskan Najib secara penuh atau serta-merta. Ini kerana kata mereka sebenarnya Anwar dalam keadaan yang juga dalam keadaan yang paling sukar sekarang ini. Kerana seperti yang telah diulas oleh penganalisis politik sebelum ini, apapun keputusan yang dibuat, Anwar tetap akan terkesan. Tidak pedulilah siapapun Perdana Menterinya, Anwar kah, Muhyiddin kah, atau Ismail Sabri Yaakob kah, atau Tun Mahathir sendiri kah. Kalau mereka dalam kedudukan Anwar Ibrahim pada waktu ini, mereka juga pasti akan terkesan oleh keadaan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.